IC ni dia boleh apply untuk RAM DDR2, DDR3, low power DDR3L, low power DDR4 dan juga DDR. Boleh pakai IC yang sama saja. Dan IC RAM ni memang daripada dulu sampai sekarang kan dia tak banyak. Dia tak banyak jenis. Sebab daripada satu IC tu saja boleh pakai untuk DDR2 pun boleh, dia boleh pakai untuk DDR3 pun boleh pakai untuk DDR4 pun boleh pakai untuk DDR3 pun boleh. Okay, so main tengok sini. Jadi yang pertama sekali adalah kita nak tengok untuk IC RAM ni, dia ada dua output kan. Dia ada dua output, VDDQ dan juga dia sebenarnya IC RAM ni lebih kurang sama saja macam IC 3.3 volt dengan 5 volt kita. Dalam IC 3.3 volt kita ada dua output juga. Betul? Kan? IC 3.35 kita ada satu, yang pertama adalah output untuk LDO, yang kedua adalah kita ada output pada SMPS. Cuma dalam IC 3.5 volt dapat output LDO dulu, barulah kita akan dapat output PS. Untuk IC RAM pun sama. Dia ada output LDO. Output LDO ni adalah yang kedua, dia ada output yang ni adalah VDDQ. Cuma dalam slot RAM, yang pertama output yang kita akan dapat adalah V. Yang ni nombor satu. Selepas kita ada VQ ni dalam keadaan S3 state, selepas kita dapat VDQ baru kita dapat LDO out. Ini nombor dua. Ini dalam keadaan S0. Yang tu je beza dia. So, first kali kat sini kita nak tengok, yang pertama sekali adalah kita nak kena pasti dulu dia punya input supply untuk IC ni. Okay, untuk RAM punya IC, input supply bagi IC semuanya 5 volt saja. Macam kalau IC 3 volt, kita 3.3, 5 volt, ataupun IC primary hari tu tengok 1.8, 1.5, 1.5 kan, yang tu input supply dia untuk IC tu adalah 19 volt kan. Tapi untuk RAM, input supply IC RAM, IC VC core, IC GPU core semuanya 5 volt sahaja. Jadi kat sini dia pakai dua input supply untuk IC ni pada pin nombor 11 dan juga pin nombor 12. Yang ni adalah merupakan satu pin 11 input, pin nombor 12 pun input supply daripada 5 VALW daripada induktor 5 volt kita lah, 3.5 volt tu lah boleh masuk. Okay. Pin nombor 11 untuk IC RT ni, pin nombor 11 untuk IC RT ni adalah merupakan input supply untuk analog supply. So maknanya yang ni adalah merupakan supply input untuk SMPS sahaja. Supply input maksudnya LDO dia adalah bukan supply yang ni. LDO dia supply untuk LDO tu yang lain punya. Yang kedua adalah pin nombor 12 tadi, P punya pin. Ini adalah merupakan input supply untuk gate, lower gate, switching MOSFET gate tu lah. Okay, yang kedua adalah untuk enable. Dalam IC dia ada dua output kan. Satu VDQ dan lagi satu adalah VT kan. So VDDQ ni S3 state, TT ni S. So untuk enable kan VQ dan juga VT ni dia ada dua pin. Pin enable yang dia pakai adalah, ini sama untuk IC RT juga untuk IC TPS. Dia labelkan sebagai S5 dan juga S3 pin. S5 pin ni adalah merupakan enable untuk S3 pin adalah enable untuk VT. Jadi so pertama sekali apabila kita nak troubleshoot bahagian RAM, yang pertama sekali kita troubleshoot VDQ dulu. Jadi first kali pastikan supply dia okey. Yang kedua adalah enable pada pin S5. Enable untuk VDQ dulu. Selagi kita tak dapat output pada V, kita tak akan dapat output. Sebab untuk V ni adalah daripada VQ juga. So enable untuk VQ ni, dia wujud dalam keadaan state tadi kita tahu. So maksudnya PCH kita mesti dah kena ada output SLP underscore S5 ataupun SLP underscore S4. Yang ni wajib. Mesti kena ada. Cuma enable untuk S5 dan juga S3. S5 dan juga S3 ni sama ada dia enable direct daripada S5 ni ataupun direct daripada 4 ni. Maksudnya dia enable direct daripada CH
ataupun daripada walaupun dia enable, kalau dia benar tak ada masalah lah. Kita ada je kat voltage kat sini akan masuklah pada pin S5 ni. Okay, kalau dia enable dari PCH sendiri kat bahagian S5, S4, yang ni wajib kena ada. Walaupun enable ni daripada PCH ni wajib kena. Sebab kalau dia buat enable, dia maksudnya yang SLP, S5, SLP 4 ni dia masuk ke, apabila dia masuk EC dapat input S5, S4, barulah EC akan output. Satu untuk enablekan VDQ, lagi satu pin untuk enablekan VT. Jadi tak kisahlah dia enable daripada mana pun, ni wajib kena. No? Tapi yang ni memang kita dah check dah lah. Kan? So yang ni sebab ini sequence kita yang sebelum tu. Dan minggu lepas kita belajar dah yang ni. Jadi contohnya kat sini, S5, yang ni dia ambil daripada sys on. So sys on ni daripada sys on. Okay, yang ni sys on ni daripada EC lah, controller EC kan. Source dia daripada SS5. Kita dah dia bagi dah jadual dia kat situ. Daripada sinilah yang ni pin nombor 95. Okay, yang ini kan tak semestinya IC yang dia pakai KB9012QFA3 ni, kalau untuk board lain kan, untuk enablekan dia 5 ni juga. Sebab daripada EC kan dia tak tentu. Dia punya pin dia adalah tak boleh nak tentu dia punya. So untuk pastikan kena check dia punya schematic lah juga. Cuma kalau nak dapatkan sys on ni maksudnya SLP, S5, S4 dah kena ada lah. Mana? Ni S5 kan. S5 kat sini dah mesti kena ada, barulah isi boleh put sys on. Okay, yang kedua adalah, yang tiga adalah untuk setkan output pada SMPS. Sebab IC ni kan dia boleh guna untuk DDR2, maksudnya kalau DDR2 output kat sini 1.8 volt. Kalau untuk DDR3L output kat sini 1.35 volt. Kalau untuk DR4 volt, kalau untuk DR4 1.2 volt. IC yang sama juga dia pakai. Jadi dia macam mana dia setkan output untuk SMPS ni adalah yang sama macam IC 3 volt dan 2 volt kita, dia gunakan pin feedback kat sini. Yang kat sini ya. Ini output voltage setting. RT8207 boleh digunakan untuk DDR2, DDR3, bla bla bla. Okay, connect a resistive voltage divider at bed between VDQ and ground to adjust the respective output. Kat sini dia bagi rumus. Dan di sini Vref adalah 0.75 volt. Maksudnya voltage pada sini adalah 0.75 volt. Dan voltage ni dia tak berubah kan, boleh berubah ke tak boleh berubah voltage feedback ni? Tak boleh berubah. No? Yang akan berubah adalah voltage pada kat sini. Input untuk pull up resistor divider ni. Yang ni yang akan berubah. Jadi apa yang dia buat kat sini, kalau untuk dapatkan 135, kita nak dapatkan 1.35 volt, voltage output tetap 0.75. Okay, pull down 10K, pull up kat sini dia akan pasang dengan nilai resistor. So R1 value adalah 8 kilo ohm. Dia pasang kat sini 8 kilo ohm, kita akan dapatlah output input untuk voltage divider ni 1.35 volt. Jadi IC dia akan switchingkan high MOSFET dan juga low MOSFET, dia akan ubah dia fungsi supaya dia menghasilkan 1.35 DDR3L. Kalau dia nak pasang pada stok yang pakai DDR4 kan 1.2 volt, R1 value ni dia akan ubah jadi 6 kilo ohm saja. Dia akan dapatlah IC ni akan ubahlah dia punya SMPS supaya dia menghasilkan 2.2 volt. Kalau untuk DR3 pula 1.5 volt, R1 value dengan 10 kilo ohm. Dapatlah kat sini output dia 2.5 volt. Input supply untuk V adalah daripada VLDO in untuk IC RT VLDO in. Ni tu pin VLDO in. Yang ini adalah input supply untuk VT. VLDO adalah merupakan output pada induktor dia ataupun jadi kan daripada V. So first kali IC ni output VD kat sini, output daripada VDQ ni akan masuk balik kat dalam IC sebagai in supply untuk
Sebab tu saya kata untuk IC ni walaupun dia T ni adalah merupakan LDO punya tapi walaupun LDO dia ada supply dia juga. Dan input supply dia adalah daripada selagi kita tak dapat memang kita tak akan dapat. Sebab tak ada input supply untuk. Yang kedua adalah enable untuk BTT adalah pada P3. Ni. Dan enable ni hanya akan wujud dalam keadaan state. So, maksudnya PCH tu dah mesti kena output SLP_S3. Ni wajib mesti kena ada. So sama ada dia akan enablekan direct daripada PCH masuk ke IC ni, SLP_S3 ni masih terus 3.3 ataupun SC daripada C barulah dia enablekan. So jadi kat sini kan, kat sini dia masukkan dia daripada SASP hash. So SASP hash ni adalah dari C lah. Yang pertama, input untuk TT, VLDO in, enable untuk V3, kita akan dapat output pada pin VTT kat sini. Pin nombor 20, pin nombor 3. Kita akan dapat. Okay, berapa banyak voltage pada V adalah daripada VQ bahagi dengan 2. Jadi kalau VD35, VTT dekat sini kita akan dapat 0.67. Kalau dia pakai DDR4, VD2 dia 1.2 volt. Output VTT ni dapat 0.6 volt. Okay, selepas tu daripada P, dia akan masuk balik sebagai input supply. Lagi satu kat sini sebagai input supply untuk VTT Sense. VTT Sense ni adalah merupakan input supply untuk VTT Ref. Ni. So, yang ni daripada dapat nombor 3 kat sini, VTT Sense ni adalah nombor 4. Output kat sini masuk balik kat dalam IC ni nombor 4. Pin nombor 4 ni adalah in supply untuk VTT Ref ni output dia sama macam so, kalau kat 0.65 VTT reference ni 0.675 volt sama. Okay, dia let me kan dia ada dah power semua tu boleh on dulu. Current dia tinggi tu macam kan 1.7 boleh boot dah weh. Tapi RAM saya tak BIOS saya tak lagi lah bagi dia punya schematic kita nak cari bahagian RAM pin nombor 14 pun sama juga. So mesti sama yang ni lah. Kalau senang kat sini 13, sini 14, 5.7 sama. Sini masuk kat sini 5.07 kan. Okay tu. Enable VDD yang ni lah. Pin nombor 11, 3. Okay ya. Dia tu dah ada output kan. 3.3. Ya. Yang ni enable untuk PTT. Ini kita dapat 2.75 kan. Kan tengok schematic. Tapi dia boleh enable ke? Dia sebab high kan, dia high, dia syarat dia high dengan 2 je kan. So kalau dia high dia memanglah IC tu akan kalau kita kena tengok, kita kena dapur pula. Circuit yang dia buat ni, berapa nilai voltage dia. Kalau dia buat kat sini kan, kita dapat 2.7 kan. Maksudnya tak betul lah tu. Walaupun IC tu boleh on. Okay, enable daripada IC. IC ni agak-agak je. Low power buffer open drain out. Betul lah. Kan drain output punya logik dia yang ni logik dia apabila A high output Y akan Z ni high impedance punya dia open circuit lah. Apabila A low Y ni akan di low. A kat sini ini A high kan, Y ni akan pull up dengan 3 volt, Y ni low, A ni akan pull down. Pin nombor kita ambil pin BCC dulu lah, pin nombor 5 2 pin nombor 5 BCC, pin nombor 2 logik A kan. So 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini dapat 1.2 okey. Pin nombor 2 dekat sini dapat 1.2 dia logik high lah tu kan. Okay. So sepatutnya dekat pin nombor 4 dia akan jadi 3.3. Dia pull up. Pull up. Sini 3.3 dapat 2.2 saja. So sini resistor ni sini pull up dia 3.3, sini 3. Sini 3. 3, okey. 3. Tapi kat sini sebab apa kita dapat 2.7. Resistor ni. Okey, yang boleh menyebabkan dia jadi low sama ada saya tak rasa ada tu problem. Bahagian pada IC ni. Ya. Jadi kita boleh buang 0 ohm resistor ni. Kita cabut je 0 ohm resistor ni kan. Lepas tu kita check balik output ni. Kita dapat tak? Setuju. Betulnya atas tu kena dapat 3 volt kan. Ya, kat atas ni sudah dapat 3.3. Ada 3.3 kat atas ni. Jadi masalah dia IC kan. IC ni
Oh, kalau baca buat game ni sekarang kena pakai oscilloscope je lah. Tak boleh pakai multimeter. Tak. Noise ni. Noise ni. Ni noise ni. Sepatutnya dia tak boleh macam ni. MIC tu ah. Maksudnya output dia tak elok tu kan. Itu lah. Memang IC lah. Tak ada sebab lain. Okey, nanti yang ni sambung dalam kelas balik. Saya order IC dah. Semangat ni. Esok kita order semua IC kat dalam board. Maksudnya CPU dia boleh hidup je. Nanti sampai minggu depan sampai. Tak lama sekarang. Lepas selam laju.